Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashabul Yamin bin Samsudin, nombor metrik CB230264, merupakan ketua kumpulan 6 dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Syauza Hakim bin Muhammad Said, Nuraisyah binti Rosman, Wan Nur Farhan Iwani binti Wan Hishamuddin, Syed Miza bin Syed Zulkarnain, Muhammad Syakir Idham bin Amran dan Muhammad Ashraf Zain bin Kamaruddin. Okay, pada projek kedua, tema dasar teknologi hijau negara yang bertunjakan kepada alam sekitar ini, kami telah mencipta satu produk inovasi iaitu Nature Waste Brick Multitasking Machine. Saya akan menerangkan pengenalan projek ini. Penciptaan produk teknologi hijau yang dianggap mesra alam ini melibatkan ciptaan yang cekap tenaga, menggunakan bahan dari kita semula, mempunyai keselamatan, kesihatan dan sumber yang boleh diperbaharui, misalnya cahaya matahari, angin dan sebagainya. Pembinaan pembangunan yang telah siap dibina kebanyakannya membuang sisa-sisa binaan bangunan di tapak pembinaan secara tidak terurus dan tidak terkawal. Perkara ini telah menjadi isu disebabkan tiada teknologi hijau atau produk yang dapat menguruskan pembuangan sisa-sisa tersebut dan menghasilkan bata dengan masa yang singkat. Maka, untuk meminimumkan pembuangan sisa binaan bangunan di tapak bina ini dan juga memudahkan kerja-kerja kontraktor pembinaan, kami akan membangunkan sebuah produk inovasi yang dapat memenuhi keperluan pelanggan dan sesuai digunakan oleh pelanggan berdasarkan tema yang telah ditetapkan, iaitu Dasar Teknologi Hijau Negara Tunjang 2 Alam Sekitar, dengan nama produknya ialah Nature Waste Brick Multitasking Machine. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Farhan Iwani binti Wan Hishamuddin, nombor metrik CB230061. Hari ini saya nak cakap pasal penyataan masalah. Yang pertama adalah pencemaran alam sekitar. Di mana longgokan slush di loji rawatan air dan sisa binaan bangunan di tapak pembinaan yang tidak terkawal. Seterusnya adalah tidak kompeten, mesin yang sedia ada di pasaran hanya mempunyai satu fungsi sahaja. Dan yang terakhir adalah kos yang tinggi, di mana mesin yang sedia ada tidak praktikal digunakan di kilang disebabkan kos yang tinggi kerana penggunaan tenaga elektrik yang banyak dan memerlukan ramai pekerja. Objektif kajian kita adalah dengan mencipta mesin untuk menghasilkan bata yang menggunakan slush dan sisa binaan bangunan tapak pembinaan sebagai bahan utama. Seterusnya dengan membangunkan mesin yang pelbagai fungsi iaitu menghancurkan dan menghasilkan bata. Dan yang terakhir adalah membangunkan mesin yang lebih praktikal yang dilengkapi solar dan tidak memerlukan pekerja yang ramai. Pengenal pastian masalah menggunakan gaya berfikir kreatif dan kemahiran berfikir RS tinggi abstrak. Pencemaran yang berlaku hasil daripada longgokan enap cemar di loji rawatan air dan sisa binaan bangunan di tapak pembinaan yang tidak terkawal. Hal ini kerana pencemaran ini tidak mendapat perhatian pihak berkuasa dalam menangani longgokan slush dan sisa binaan bangunan. Oleh kerana itu, tiada tempat yang bersesuaian untuk menguruskan longgokan tersebut. Pembuangan sisa binaan bangunan di tapak pembinaan ini juga tidak dapat dikawal dan menjurus kepada pencemaran sisa buangan akibat berlaku pembaziran yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor di tapak pembinaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf Zain bin Kamaruddin. Nombor metrik saya CB230075 dan hari ini saya akan bercakap mengenai langkah pengumpulan maklumat. Di dalam langkah ini, saya telah menggunakan gaya berfikir seimbang dan jenis kibat yang saya gunakan ialah jenis didaksi. Langkah pengumpulan maklumat ini merupakan langkah untuk kita mengumpul maklumat berdasarkan masalah-masalah yang telah dinyatakan di dalam langkah sebelum ini, iaitu langkah pengenalpastian masalah. Terdapat beberapa kaedah dan cara untuk kami mengumpul maklumat ini, iaitu yang pertama melalui kutipan data. Kami telah mengutip data dan maklumat berdasarkan Google Form yang telah kami edarkan kepada orang ramai, khususnya kontraktor-kontraktor di kawasan Parit Raja, untuk kami mengenal pasti apakah masalah yang mereka hadapi dan apakah solusi kepada masalah-masalah mereka tersebut. Seterusnya, kami telah menjalankan kaedah pemerhatian di mana kami telah meninjau
di tapak-tapak pembinaan di kawasan sekitar Parit Raja ini, dan terdapat banyak longkukan-longkukan sisa bangunan binaan yang menjadi punca pencemaran alam sekitar. Dan yang ketiga, kami telah menumbuh secara bersemuka bersama kontraktor-kontraktor tapak pembinaan dan pekerja-pekerja kilang bata dan bertanya kepada mereka apakah masalah yang mereka hadapi mengenai isu pembuangan sisa buangan binaan ini. Di dalam langkah pengumpulan maklumat ini, langkah ini merangkumi yang pertama iaitu kriteria tema, yang kedua ciri masalah, dan yang ketiga produk sedia ada yang memenuhi kriteria tema yang diperlukan. Di dalam bab ini, menitik beratkan penjanaan idea menggunakan gaya berfikir kreatif yang memfokuskan kebat jenis perbandingan dan induksi. Penjanaan idea ini melibatkan pengumpulan maklumat produk sedia ada dan akan membuat perbandingan untuk diintegrasikan, dan hasilnya adalah menjana idea baharu. Berdasarkan projek yang dilakukan ini, kami telah menggabungkan inovasi produk sedia ada untuk kemudahan pengguna. Secara keseluruhannya, produk ini mempunyai kriteria reka bentuk yang praktikal dan menarik. Bahan-bahannya juga berkualiti tinggi, mempunyai dua fungsi iaitu menghancurkan dan menghasilkan bata. Berdasarkan kehendak pelanggan, idea ini hanya mempunyai beberapa kriteria yang dikehendaki. Hasil daripada perbandingan yang dibuat, kriteria yang dapat diambil ialah menghancur, mengadun dan mencetak. Kami telah menggabungkan kriteria tersebut untuk dijadikan kriteria utama dalam proses inovasi produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan Hakim bin Muhammad Said, CB230265 ingin membentangkan bahagian penilaian alternatif. Dengan menggunakan kaedah KEBAT, PG membuat penilaian alternatif. Inovasi ini memenuhi kriteria tema iaitu dasar alam sekitar negara kerana penggunaannya tidak memerlukan sumber kuasa elektrik. Dapatan penilaian alternatif yang terbaik untuk produk ini telah melengkapi setiap ciri bagi menghasilkan bata. Fungsi yang terdapat adalah penghancur, pengadun dan pencetak. Produk ini juga mampu mencetak 6 bata sekaligus dan ia mampu mempercepatkan penghasilan bata. Akhir sekali, produk ini menggunakan sistem tenaga solar yang akan mengurangkan bil elektrik bagi sesebuah syarikat. Assalamualaikum, nama saya Nur Syah binti Rosman, nombor syik CB230054. Saya seorang yang berfikiran kritis dan menggunakan KEBAT membuat keputusan. Jawadan ini dibuat untuk lihat perbezaan antara keempat idea dari segi reka bentuk, bahan dan kos. Kemudian skor yang dipilih merupakan skor yang tertinggi selepas membuat kiraan. Seperti yang kita lihat, dapati cadangan alternatif 4 dipilih sebagai produk penghasilan batu bata yang paling sesuai digunakan oleh para pengusaha batu bata. Untuk pengaplikasian pula, saya menggunakan KEBAT ciptaan. Mata pengisar menggunakan kelulir alloy untuk menghancurkan hasil buangan batu bata dan juga sludge menjadi lebih halus. Kemudian, pengadun dibuat daripada kelulir alloy juga yang berfungsi untuk campur dan sebatikan campuran batu bata, sludge, semen dan juga air. Gelongso menggunakan juga kelulir alloy yang berfungsi untuk memindahkan batu bata dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian dilengkapi juga oleh switch on dan off dan juga emergency stop button. Kemudian penggunaan panel solar digunakan juga untuk meminimumkan penggunaan tenaga elektrik. Kemudian kos untuk produk ini dihasilkan ialah RM23,827.96. Untuk penambahbaikan pula dari aspek keselamatan dengan menambahkan penghadang di kawasan pencetakan batu bata. Kemudian penyelesaian lain yang boleh kita buat ialah dapat mengurangkan pencemaran udara kerana proses untuk menghasilkan natural waste brick ni tidak melalui proses pembakaran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kajian keberlaksanaan. Terdapat 3 cara kami menjalankan kajian keberlaksanaan ini, iaitu yang pertama melalui edaran Google Form. Kami telah mengedarkan Google Form kepada orang ramai, khususnya kepada kontraktor-kontraktor di kawasan Parit Raja untuk menanyakan mengenai projek kami ini dan cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan ke atas projek kami ini. Seterusnya, kami telah menemubual secara bersemuka bersama pekerja-pekerja tapak binaan ataupun pekerja-pekerja kilang bata untuk menanyakan apakah masalah yang mereka hadapi dan apakah cadangan penambahbaikan
yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Dan yang ketiga, kami telah mencipta satu halaman Facebook di mana kami mendapat pandangan dan maklum balas daripada orang ramai mengenai projek kami ini, iaitu Nature Waste Brick Multitasking Machine ini. Assalamualaikum, saya Muhammad Syakir Idham bin Amran, CB230154. Saya akan membentangkan tinjauan data. Apa itu tinjauan data? Kita orang membuat satu survey di laman Google Form untuk mendapatkan responden-responden daripada kontraktor. Yang pertama, kita orang pada seksyen pertama kita orang bertanya demografi responden, iaitu umur, jenis pekerjaan, jantina dan tempat tinggal. Bagi umur, kita orang telah mendapat 81% dalam kalangan 21 hingga 30 tahun. Jenis pekerjaan pula 81% juga daripada kontraktor. Jantina of course lelaki. Bagi tempat tinggal semestinya di luar bandar. Bagi bahagian B pula, iaitu penyataan masalah. Masalah apa yang dihadapi, adakah ada tempat tinggal yang sesuai disediakan untuk pembuangan anak cemar? Responden menjawab ada, sebanyak 55.6%. Soalan yang kedua, iaitu dalam satu bulan berapa kerap pembuangan anak cemar dan bahan buangan binaan dilakukan? Responden menjawab setiap minggu sebanyak 70.4%. Soalan yang terakhir, iaitu membuang anak cemar dan sisa buangan binaan, adakah pihak tertentu berada di kawasan tersebut? Responden menjawab ya, sebanyak 63%. Bagi bahagian C pula, iaitu produk sedia ada, kami membuat 3 soalan, iaitu dengan adanya produk sedia ada ini mempunyai satu fungsi saja, adakah ia praktikal digunakan? Responden menjawab ya, sebanyak 55.6%. Bagi soalan yang kedua ialah, adakah produk di pasaran sekarang sangat sesuai untuk pembinaan? Responden menjawab 70.4% dan ada yang tidak setuju sebanyak 29.6%. Bagi soalan yang terakhir, iaitu pembuatan mesin dan bata memerlukan kos yang tinggi dan mahal dan yang sedia ada ini, responden menjawab sebanyak 96.3%. Bagi bahagian yang terakhir, iaitu bahagian D, pandangan pengguna. Kita orang bertanya kepada responden apakah cadangan yang terbaik untuk menambah baik produk sedia ada yang kami membuat ini. Ini kami ada nyatakan, banyak jawapan dan responden boleh tekanlah. Selain itu, adakah inovasi kami ini boleh dipasarkan secara meluas? Responden banyak menjawab ya, sebanyak 100%. Terima kasih. Pada bahagian metodologi pula, pada minggu pertama kami membuat perbincangan awal tentang projek inovasi yang bakal dilakukan. Minggu kedua dan ketiga kami melakukan pencarian di laman web untuk mendapatkan maklumat. Dan juga kami telah menyedarkan Google Form untuk mendapatkan maklum balas awal. Dan akhir sekali, kami membina instrumen tinjauan dan temubual dengan pihak berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Mirza bin Syed Zulkarnain. Nombor kad matrik saya CB230115. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbincangan bagaimana mesin itu berfungsi. So, seperti yang kita tahu, mesin ini mengandungi 3 fungsi yang berbeza, iaitu mengisar atau menghancurkan, yang kedua mengandun, dan yang terakhir ialah mencetak bata. Untuk proses yang pertama, seperti yang kita tahu, mesin ini menggunakan tenaga solar. Tenaga solar ini akan menghasilkan tenaga suria daripada matahari menukar kepada tenaga elektrik. Dan apabila sejurus tenaga ini sudah masuk ke dalam mesin, kita perlu menekan butang on. Apabila butang itu sudah ditekan, automatik mata pengisar itu akan hidup untuk menghancurkan sisa bahan binaan dan anak cemar di loji rawatan air. Proses itu akan menghancurkan sehingga menjadi debu ataupun menjadi pasir-pasir halus, dan kita akan masuk ke proses yang kedua, iaitu proses mengandun. Proses mengandun ni akan mengandun sebatian yang daripada kita mengisar tadi dan mencampurkan bahan-bahan seperti simen dan air, dan kita pergi ke
Proses yang ketiga iaitu proses mencetak bata. Apabila proses-proses ini sudah, bahan-bahan ini sudah diadunkan dan dicampurkan, ia akan mula mencetak mengikut had isian yang ditetapkan. Seterusnya ialah perbincangan. Di atas saya ini merupakan gambaran atau lakaran projek kami iaitu Nature Waste Brick Multitasking Machine. Ketinggian mesin ini dianggarkan lebih kurang 1.5 meter. Mesin ini menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga utama bagi menggantikan penggunaan tenaga elektrik. Mesin ini dilengkapi dengan butang switch on dan off bagi tujuan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, dan terdapat butang kecemasan sekiranya terdapat beberapa perkara yang tidak diingini berlaku. Terdapat corong di mesin untuk memasukkan bahan-bahan untuk membuat bata seperti sisa buahan binaan, enak cemar, logik rawatan air dan simen. Di dalam corong tersebut terdapat mata penghancur yang berfungsi untuk menghancurkan dan mengisar bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi untuk menjadi lebih halusnya. Terdapat mesin pengadun yang berpusing 360 darjah untuk memastikan bahan-bahan yang telah dihancurkan dan dikisar tadi menjadi adunan yang sebati. Dan akhir sekali, pencetak bata menggunakan adunan yang telah digaul dengan sebati tadi untuk membentuk dan mencetak sebuah bata. Okey, kita masuk pada perbincangan yang ketiga iaitu berapakah kos yang akan diperlukan untuk inovasi ini. Seperti yang kita tahu, kos produk sedia ada memang sudah dipasarkan. Mari kita tengok berapakah kos produk sedia ada yang memang ada di pasaran. Jumlah untuk kos produk sedia ada ialah RM60,166.27 yang mengandungi mesin penghancur RM11,843.58, mesin pengadun RM36,880 dan mesin pencetak bata RM11,442.69. Untuk produk-produk ini ia secara terpisah, dan inovasi kami ini menggabungkan ketiga-tiga produk menjadi satu mesin. Dan kita tengok pada Nature Waste Brick Multitasking Machine pula yang kami akan hasilkan, iaitu komponen yang mengandungi mata mesin pengisar sekitar RM7,285, pengadun RM8,726.84, mesin pencetak bata RM6,839.66, panel solar RM542.96, butang Swiss RM13.50, dan akhir sekali motor mesin RM420. Dan jumlah inovasi ini sekitar RM23,827.96. Apa yang saya cakap, ia berbaloi kerana satu, ia lebih murah dan lebih mesra alam, dan seterusnya ia dapat menjimatkan ruang daripada 3 mesin yang memakan ruang yang besar dan dijadikan pada satu mesin menjadi satu ruang untuk menjadikan satu mesin 3 fungsi yang berbeza. Okey, kita masuk kepada slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara kesimpulan ataupun secara menyeluruh, projek ini adalah cara untuk mengatasi masalah pencemaran yang timbul daripada pengenalpastian masalah. Dengan inovasi ini iaitu Nature Waste Brick Multitasking Machine ini mampu meningkatkan kelestarian alam sekitar. Pengguna merupakan elemen utama yang akan menentukan keberhasilan projek ini. Oleh sebab itu, terciptalah inovasi ini bagi menyelesaikan masalah pengguna. Selain itu, daripada pengguna dapat mengurangkan kos, dan projek ini dapat menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar daripada pengguna elektrik kepada tenaga suria yang mesra alam. Dari sini kita dapat pengguna dapat mengurangkan kos projek. Seperti yang kita tengok daripada perbincangan yang ketiga iaitu kos projek banyak membantu dari segi pengurangan kos dan penjimatan ruang yang sedia ada lah. Sebab inovasi ini mampu mengurangkan ruang menjadikan satu mesin yang memiliki 3 fungsi yang berbeza. Dan apa yang kita dapat sentuh, projek inovasi ini adalah mesra alam kerana kita dapat menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar daripada penggunaan elektrik yang berlebihan, dan kita akan menggunakan tenaga solar yang lebih mesra alam. Sekian, terima kasih.